Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini, pagi ini, satu ulasan dan pendedahan yang pastinya akan menarik perhatian seluruh Malaysia dan akan menarik perhatian Anda. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini dan untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Pagi ini kita digemparkan dengan satu pendedahan ilmu luar biasa yang selama ini mungkin dicari-cari oleh rakyat Malaysia, khususnya berkaitan dengan skandal Wibawa, Jana Wibawa, yang mana membabitkan Parti Bersatu dan telah pun membabitkan bekas Perdana Menteri iaitu Muhyiddin Yassin. Ramai orang yang tertanya-tanya apa sebenarnya yang berlaku. Hari ini saya kongsikan dengan Anda untuk Anda share kepada grup-grup WhatsApp Anda, grup-grup Facebook Anda dan grup-grup mungkin keluarga, datuk, nenek, pakcik Anda semua. Berkaitan ini puncak kenapa sumbangan diterima Parti Bersatu ada unsur rasuah. Atau dengan kata lain, ini punca kenapa sumbangan diterima Bersatu adalah rasuah. Ramai orang yang cuba mempertikaikan, khususnya para penyokong Bersatu dan juga mungkin bukan penyokong Bersatu atau Perikatan Nasional ataupun netizen-netizen biasa termasuklah kita semua. Ramai yang cuba mempertikaikan dan cuba mencari jawapan mengapa sumbangan yang diterima oleh Parti Bersatu daripada orang perseorangan maupun daripada kontraktor seperti yang telah didedahkan dalam siasatan SPRM sebelum ini. Ramai yang cuba mempertikai dan mempersoal mengapa ianya boleh dianggap sebagai rasuah, mengapa ia tidak dianggap sebagai satu sumbangan ataupun sedekah seperti yang mana dikatakan oleh Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang. Hadi kata apa yang diterima ataupun apa yang diberi ketika waktu PRU dulu adalah satu sumbangan ataupun derma. Namun demikian, ini rupa-rupanya punca kenapa sumbangan yang diterima oleh Parti Bersatu ada unsur rasuah. Rasuah semakin berleluasa tidak kira di antara orang awam maupun yang berjawatan tinggi. Setiap figura pasti akan terpalit rasuah. Menurut laporan media tempatan, rasuah yang diterima parti kerajaan dalam bentuk dana atau sumbangan politik tidak sama apabila ia disumbangkan kepada pembangkang. Pegawai kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang tidak mahu dikenali memaklumkan Malaysia kini bahawa pembangkang tidak berada dalam kedudukan untuk menghulurkan apa-apa kepada penyumbang mereka. Pada Jumaat lalu, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa atas tuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram membabitkan RM232.5 juta yang disalurkan ke akaun partinya. Muhyiddin mendakwa dana itu adalah derma politik dan mencabar SPRM supaya juga memburu PKR dan UMNO, parti yang dakwanya juga menerima pembiayaan sedemikian. Diminta mengulas mengenai perkara itu, pegawai kanan SPRM berkenan berkata, secara umum, ada sesebuah parti itu berkuasa atau tidak adalah pertimbangan utama bagi setiap siasatan. Katakanlah, kamu parti pejuang, saya beri sumbangan untuk kempen dan sebagainya. Tetapi saya tidak mempunyai sebarang urusan sama ada rasmi atau tidak, kerana kamu tidak pernah beri saya sebarang projek. Jadi saya boleh beri dan Anda boleh terima, ini tidak salah. Berbanding dengan parti pemerintah yang mempunyai kuasa untuk meluluskan projek dan kemudian syarikat itu dapat projek dan diminta memberikan peratusan tertentu projek tersebut. Ini berbeza, kata sumber itu. Apabila disoal mengapa hanya penerima didakwa dalam kes berprofil tinggi, sumber memaklumkan terdapat perbezaan antara kes rasuah dan salah guna kuasa secara langsung. Dalam kes rasuah, pegawai itu berkata, lazimnya sama ada pemberi atau penerima atau kedua-dua mereka akan didakwa di mahkamah. Bagaimanapun, dalam kes salah guna kuasa, individu yang menyalahgunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan
akan didakwa di mahkamah. Baca Seksyen 23 Akta SPRM. Ia mengatakan bahawa apabila seseorang pegawai badan awam menyalahgunakan jawatannya untuk mendapatkan suapan, sama ada untuk faedahnya atau faedah keluarganya atau untuk rakan sekutunya, dia telah melakukan kesalahan. Menurut sumber itu, walaupun dalam kes rasuah lazim, pertuduhan biasanya akan dikenakan terhadap penerima yang dalam kedudukan untuk menekan pihak satu lagi untuk memberi rasuah. Biasanya, orang yang menerima akan didakwa kerana dia menindas pihak lain untuk memberi wang. Sebab itu, orang yang menerima sentiasa menjadi tertuduh utama, kata sumber itu. Sumber itu menambah bahawa pemberi juga sering menjadi saksi pendakwaan, dan pendakwa mendakwa mereka akan menyukarkan penyiasat untuk mendapatkan kerjasama. Jadi, siapa yang mau bekerjasama dengan SPRM nanti? Soal pegawai kanan itu lagi. Saudara-saudara sekalian, itulah dia sebab atau punca utama mengapa sumbangan yang diterima Parti Bersatu ada unsur rasuah. Paling mudah untuk kita fahami ialah ketika parti ataupun Parti Bersatu mendapatkan sumbangan tersebut, mereka adalah kerajaan. Ketika Bersatu mendapat sumbangan dana politik yang dikatakan dana politik sumbangan itu, mereka ialah kerajaan. Jadi, sebagai kerajaan, seperti dalam ulasan sebentar tadi, dalam kerajaan mereka mempunyai kuasa untuk meluluskan projek. Sekaligus apabila penderma tersebut mendapat projek, dianugerahkan projek dan memberikan pula sebahagian ataupun peratusan daripada dana tersebut, itulah yang disebut sebagai rasuah dan salah guna kuasa. Manakala sekiranya seseorang daripada pembangkang menerima derma politik, sukar untuk disebut sebagai rasuah kerana pembangkang tidak mempunyai apa-apa kuasa untuk meluluskan sesuatu projek, apalagi ingin memberikan projek, kerana mereka tidak mempunyai kuasa, mereka tidak mempunyai kapasiti untuk memberikan apa-apa keistimewaan kepada penderma politik tersebut. Itulah dia saudara-saudara sekalian, pendedahan dan juga penerangan yang ringkas tapi bermakna untuk anda. Ini punca kenapa sumbangan diterima Parti Bersatu ada unsur rasuah. Sila share video ini, kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.